Dan seterusnya kita beralih ke Putrajaya pula bersama dengan Nadine Nordin untuk berkongsi perkembangan di sana. Silakan. Terima kasih rakan setugas di Studio Selamat Pagi Malaysia, Raja Sufia, kerana sudi memberi ruang kepada saya kembali lagi bersama kami di Dataran Putrajaya bagi membawakan kepada anda sambutan November Bulan Keluarga Kebangsaan. Dan untuk makluman anda semua, tema kali ini adalah Keluarga Harmoni Negara Madani. Dan sambutan ini akan dirasmikan ataupun disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu Perdana Menteri sebentar saja lagi. Dan pelbagai aktiviti yang telah dirangka untuk anda. Untuk mengetahui, anda boleh ke laman sesawang bulankeluarga.lppkn.gov.my. Dan sekarang ini di pentas utama kita memberikan tumpuan untuk makluman anda semua apakah acara yang sedang berlaku ketika ini adalah Ikrar Rukun Negara oleh saudara Muhammad Saiful Izham, sahabat Kafitin. Di pentas sana. Ayo sama-sama kita berikan tumpuan. Progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Up. Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Up. Dipersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan isteri serta tetamu-tetamu hormat untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Hadirin dipersilakan. Ya baik, itulah tadi bacaan Ikrar Rukun Negara yang dipimpin oleh saudara Muhammad Saiful Izham, sahabat Kafitin. Dan untuk makluman anda juga, Ikrar Rukun Negara, bacaan Ikrar Rukun Negara adalah simbolik komitmen institusi keluarga, masyarakat dan negara untuk memegang teguh prinsip rukun negara. Baik, dan untuk makluman anda semua, inilah dia keadaan sekarang ketika berada di Dataran Putrajaya. Kami bawakan kepada anda pelbagai aktiviti yang telah dirangka dan juga rerurai-rerurai yang telah pun disediakan oleh pihak KPWKM. Dan untuk anda semua, untuk makluman, untuk mengetahui maklumatnya, anda boleh terus pergi ke laman sesawang iaitu keluarga untuk acara kita pada hari ini, dan anda boleh dapatkan di media sosial rasmi KPWKM. Dan untuk makluman anda, pada hari ini, untuk kali ini bukan saya bersendirian, bersama dengan saya ketika ini. Untuk makluman anda, kita bawakan bersama tetamu ketika ini adalah dengan tema Keluarga Malaysia terlebih dahulu, iaitu tema yang dibawa adalah Keluarga Harmoni Negara Madani. Yang dulu sambutan ini akan disempurnakan, dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan bagi makluman anda juga, bersama dengan saya ketika ini adalah Tuan Hairil Fazli Mat Akhir, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN. Assalamualaikum Tuan Hairil. Waalaikumsalam Nadir. Ya, baik Tuan Hairil, terima kasih kerana sudi bersama kami walaupun cuacanya agak panas sedikit, tapi lebih baik untuk kita bersama-sama membawakan program kita pada hari ini, iaitu November Bulan Keluarga Kebangsaan. Jadi sudah semestinya penonton ini ketahui objektif utama yang ingin dicapai bersempena dengan November Bulan Keluarga Kebangsaan ini, Tuan. Baik. Kita ingin mengajak masyarakat untuk menyambut November sebagai Bulan Keluarga Kebangsaan. Bertujuan untuk menyemarakkan konsep pertama, konsep madani dari perspektif institusi keluarga itu sendiri. Dan jadi oleh demikian kita ingin memperkasakan nilai-nilai kekeluargaan yang berteraskan kepada kasih keluarga. Yang kedua, kita ingin meningkatkan sistem sokongan keluarga itu sendiri, di mana sistem sokongan keluarga amat penting untuk mensejahterakan keluarga dan memperkukuhkan ikatan kekeluargaan. Dan yang objektif yang ketiga adalah kita untuk meningkatkan komitmen pelbagai pihak supaya mereka bersama-sama memupuk nilai-nilai berkaitan dengan kasih madani, iaitu konsep yang kita bawakan pada bulan November, Bulan Keluarga Kebangsaan pada hari ini, sebagai asas kepada keluarga yang menjadi tonggak kepada pembentukan bangsa Malaysia Madani. Ya, dan itu je kita ingin
war-warkan kepada penonton, sudah semestinya kita ingin ketahui bagaimana daripada segi sambutan ataupun persediaan daripada pihak LPPKN sendiri bagi menjayakan program November Bulan Keluarga Kebangsaan, Tuan. Kita telah pun mengaturkan pelbagai program. Seawal pagi tadi kita telah pun mengadakan acara larian ataupun berjalan kaki bersama keluarga. Jadi Family Fun Walk ni adalah satu aktiviti yang kita laksanakan dengan sejarak jauh 5 km, bertujuan memberi ruang untuk ahli keluarga untuk bersama-sama berjalan kaki atau bergerak dengan berlari dan sebagainya bersama-sama dengan keluarga, dan apabila dengan ikatan atau aktiviti sedemikian, mereka sebenarnya dapat meluangkan masa untuk berbual, jadi dapat berbincang tak banyak perkara juga. Jadi itu adalah simbolik kepada perlunya masa bersama keluarga. Jadi dengan aktiviti larian tersebut bukan sahaja mereka dapat menghasilkan masa bersama keluarga, tapi mereka juga melakukan aktiviti yang menyihatkan badan. 5 km Nadir bersamaan dengan 7,000 langkah. Jadi kalau satu hari kita perlukan 10,000 langkah, kita dah hampir nak mencapai 10,000 langkah tu dengan hanya aktiviti pagi tadi saja. Ya, Alhamdulillah. Ya, bersamaan dia 5 km bersama dengan 7,000 langkah. Ini sekarang ni kita bawakan persembahan daripada kumpulan Aswara. Ya, dan dapat seperti anda saksikan, untuk persembahan kali ini dipertontonkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan Div-Div Kehormat yang diraikan bersempena dengan November Bulan Keluarga Kebangsaan. Kabadi, 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 ha! Kabadi, 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 ha! Kabadi, 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 ha! Kabadi, 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 ha! Kabadi, 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 kabadi,
Itulah dia persembahan daripada Aswara. Untuk makluman anda, tarian ini menggambarkan seni budaya etnik di Malaysia dalam ikatan perpaduan dan keharmonian yang menjadi keunikan dan kebanggaan negara yang tercinta. Dan sekarang ini kita sama-sama akan menyaksikan sebentar saja lagi di pentas utama adalah acara bacaan doa. Tapi sebelum itu kita masih lagi ingin mewawarkan kepada anda untuk mengikuti segala program di media sosial rasmi KPWKM. Dan juga bagi Tuan Hairil sendiri, kalau kita melihat dari segi tema dan juga logo, dapat diuraikan secara ringkas. Tema yang kita bawakan pada tahun ini adalah Keluarga Harmoni Negara Madani, dan di logo itu sendiri kita ada simbol dua love yang membentuk tanda simbol infinity. Simbol infinity ini menunjukkan bahawa kasih sayang yang berpanjangan. Itu yang kita nak bawakan dalam institusi keluarga, bahawa kasih sayang itu adalah perlu diterapkan dalam keluarga secara berpanjangan sepanjang masa, walaupun sehinggalah ke kehidupan yang akan datang. Jadi oleh demikian dalam konteks keluarga harmoni pula, kita membawakan kesejahteraan keluarga. Jadi peranan institusi keluarga itu sangat penting untuk mensejahterakan keluarga dan juga menjamin kestabilan negara. Jadi sebab itulah kita kaitkan keluarga harmoni dan juga negara madani. Ya, dan juga kalau kita lihat sekarang ini dari segi sambutan daripada orang ramai yang hadir, masyarakat Malaysia Madani yang hadir pada hari ini, Tuan Hairil, apa yang boleh diperkatakan apabila melihat kunjungan tiba daripada masyarakat Malaysia Madani? Alhamdulillah, Nadir, kita rasa selebih daripada 7,000 pengunjung telah pun menghadiri dataran Putrajaya ini pada hari ini. Dan kita lihat dari pelbagai kaum etnik dan juga keluarga. Kita nampak keluarga kecil, keluarga besar, semuanya hadir bersama-sama untuk meraihkan sambutan kita pada pagi ini. Ya, itu yang kita harapkan. Tengok pelbagai kaum, bangsa turut sama-sama menyertai. Baik, sekarang ini penonton sama-sama kita berikan fokus ke pentas utama bagi kita mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Taala. Dan bacaan doa ini dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Zikri bin Zainal, Pegawai Hayat Ehwal Islam Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Sama-sama kita mengaminkan bacaan doa. عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Dengan namamu ya Allah, Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Segala puji bagimu ya Allah, yang maha kuasa, pencipta dan pemelihara alam. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan sahabat baginda. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Berkumpulnya kami pada hari ini dalam majlis yang penuh bermakna, majlis perasmian sambutan November Bulan Keluarga Kebangsaan bagi tahun 2023 yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Allahumma ya Allah, kemurahan-Mu kami pinta, ihsan-Mu kami harapkan, Rahman dan Rahim-Mu kami pohonkan. Semoga kami sentiasa dilindungi dan dinaungi dengan sepenuh riayah dan pemeliharaan-Mu. Kami menadah tangan kepada-Mu dengan penuh keimanan dan kesungguhan, memohon hujan rahmat-Mu. Semoga objektif sambutan ini tercapai seperti mana yang diharapkan. Perancangannya berjalan lancar seperti yang direncanakan, dan perjalanan menuju masa depan Malaysia Madani yang gemilang, lancar serta dipermudahkan. Allahumma ya Azizu ya Qahhar. Ya Allah, dengan sepenuh hati kami memohon kejayaan dalam penganjuran sambutan pada tahun ini. Semoga usaha ini menatijahkan hasil seperti yang diharapkan dan seterusnya dapat memacu pembangunan negara melalui pembentukan keluarga yang sejahtera dan harmoni. Semoga majlis ini juga menjadi saksi dedikasi dan kesungguhan kami. Semoga segala usaha kami ke arah pembentukan keluarga harmoni dan negara madani ini menjadi bukti dan manifestasi kesyukuran dan ubudiyah kami. Allahumma ya Allah, tunjukilah kami ya Allah jalan menuju kecemerlangan dalam setiap perkara kebaikan yang kami lakukan, biarpun kerdil pada pandangan, demi dikurniakan kejayaan bukan sahaja kebaikan diri dan keluarga, bahkan juga untuk masyarakat, organisasi dan negara yang kami cintai.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Begitulah tadi bacaan yang dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zikri bin Zainal, iaitu pegawai Hayat Ehwal Islam Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Dan kita bersama lagi dengan Encik Hairil sekarang ini. Baik tuan, kalau boleh kita nak ketahui pula hashtag ataupun tanda pagar yang diguna pakai untuk memviralkan program kita pada hari ini. Kita menggunakan hashtag Kitakan Keluarga. Jadi hashtag Kitakan Keluarga ni kita nak menunjukkan kebersamaan, bahawa keluarga ni perlu bersama-sama, dan kita dalam konteks masyarakat, komuniti dan juga negara, konsep kekeluargaan itu juga boleh dibawa ke peringkat yang lebih besar dalam sistem sosial kita. Ya, itulah. Kalau itu kan dari segi perancangan ataupun dari segi mempromosikannya, di RTM juga kami Tuan Hairil turut mewar-warkan mengenai event kita pada hari ini, iaitu November, Bulan Keluarga Kebangsaan, yang telah pun kami warkan di pelbagai program, terutama sekali di program Selamat Pagi Malaysia dan program-program lain yang ada di RTM. Dan sudah semestinya kita ingin ketahui aktiviti, kalau boleh dapat dikongsikan sedikit sebelum kita dapat mengikuti ucapan daripada Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri sebentar saja lagi. Tapi kalau boleh dapat kongsikan aktiviti yang boleh kita bawakan pada hari ini buat penonton-penonton. Baik, para penonton, pagi tadi seperti mana saya maklumkan, kita ada aktiviti berlari ataupun berjalan bersama keluarga. Selepas daripada itu kita ada juga aktiviti-aktiviti lain, antaranya adalah Expo Kasih Madani, di mana dengan Expo Kasih Madani pelbagai perkhidmatan pameran dipersediakan kepada pengunjung untuk mengikuti berkaitan dengan pameran daripada berbagai agensi, daripada KPWKM, daripada LPPKM dan juga daripada agensi-agensi lain. Baik, terima kasih. Dan juga sekarang ini kita kembali ke pentas utama untuk bagi menyaksikan ucapan aluan oleh Yang Berhormat Menteri PWKM, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Semua yang hadir bersama kita pada hari ini, Berhormat Datuk Hajah Aiman Atirah binti Sabu, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Yang Bahagia Datuk Dr. Maziah Cik Yusof, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Yang Bahagia Datuk Seri Rohani binti Abdul Karim, Pengerusi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, pegawai-pegawai kanan kerajaan, rakan-rakan media serta puan-puan dan tuan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul pada pagi yang mulia ini dalam majlis perasmian sambutan November Bulan Keluarga Kebangsaan tahun 2023. Dan kami ingin menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri di atas kesudian untuk merasmikan sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan tahun 2023 pada hari ini. Sesungguhnya sokongan padu Yang Amat Berhormat Datuk Seri adalah satu pengiktirafan atas peranan dan sumbangan institusi keluarga kepada pembangunan negara. Mengimbas kembali Datuk Seri kenangan sambutan Hari Keluarga pada tahun 1996, di mana Yang Amat Berhormat Datuk Seri telah merasmikan sambutan Hari Keluarga Kebangsaan di Kuala Lumpur. Antara petikan ucapan Yang Amat Berhormat pada ketika itu ialah, saya quote, jangan kita maju dalam semua bidang dan pada masa yang sama berlaku apa yang dikatakan dehumanization of man. Kita tidak mampu manusia dehumanized. Kita perlu pertahankan nilai-nilai kemanusiaan dan insan dengan mengukuhkan institusi keluarga, unquote. Komitmen Yang Amat Berhormat Datuk Seri terus konsisten dari dahulu hingga kini
dalam usaha meningkatkan martabat institusi keluarga ke arah pembangunan masyarakat yang beradab, sejahtera dan berdaya saing. Terima kasih juga kepada para hadirin semua yang terdiri daripada pelbagai kementerian, agensi, NGO serta orang awam yang datang seawal-awal pagi tadi bersama dengan kita. Tahniah semua. Kita mula pukul 7 pagi dengan Zumba, lepas itu kita berjalan fun walk. Jadi kehadiran anda mencerminkan sokongan serta kebersamaan dalam menyokong kepentingan institusi keluarga. Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan hadirin yang saya kasihi sekalian, institusi keluarga merupakan tonggak kepada kejayaan sesebuah negara. Keluarga adalah titik permulaan kepada penyatuan dan keutuhan perpaduan masyarakat. Tanpa sokongan keluarga, kita sebagai rakyat Malaysia sukar untuk menghadapi cabaran pelbagai aspek kehidupan. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM menyambut baik konsep Malaysia Madani yang diperkenalkan kerana konsep ini amat signifikan dengan visi dan misi kementerian kami selaku peneraju utama dalam membangun masyarakat yang inklusif dan sejahtera. Dalam memartabatkan nilai-nilai teras konsep Malaysia Madani serta memperkukuhkan lagi institusi keluarga, KPWKM telah menjalankan pelbagai inisiatif. Yang Berhormat Datuk Seri dan keluarga Madani yang saya kasihi sekalian, sambutan November Bulan Keluarga Kebangsaan merupakan platform untuk kita menghargai kepentingan institusi keluarga sebagai asas kepada masyarakat yang stabil dan sejahtera. Menerusi sambutan ini, kita dapat menyatukan usaha semua pihak untuk mengutamakan perspektif keluarga selain mempromosi nilai-nilai yang positif dalam membina sebuah keluarga harmoni dan sejahtera. Tema sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan tahun 2023 ataupun BKK 2023 adalah Keluarga Harmoni Negara Madani. Tema ini sememangnya sangat sinonim seiring dengan peranan keluarga sebagai tonggak pembangunan negara. Tema ini dipilih untuk mengajak pelbagai lapisan masyarakat dari golongan kanak-kanak ke warga emas supaya kembali memberi keutamaan kepada elemen asas dalam setiap perancangan dan tindakan kehidupan kita seharian, iaitu kesejahteraan keluarga bermula dengan ikatan kasih sayang yang erat daripada ibu bapa dan ahli keluarga. Sempena sambutan BKK 2023, anugerah khas kasih Madani juga akan diperkenalkan dan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri kepada majikan yang telah melaksanakan amalan dan polisi mesra keluarga di agensi atau syarikat masing-masing. Anugerah ini bertujuan untuk mengiktiraf amalan baik majikan dan memberi sokongan kepada usaha kerajaan bagi membantu rakyat dalam mengimbangi kerja dan keluarga ataupun work-life balance. Sambutan BKK 2023 pada hari ini turut diwarnai dengan pengisian beberapa aktiviti bersama keluarga seperti Family Fun Walk sepanjang 5 km dan Zumba keluarga dan banyak lagi aktiviti untuk keluarga yang kita sajikan. Kempen Kasih Madani ini, iaitu Keluarga Harmoni Negara Madani pula, akan dilaksanakan sepanjang bulan November sehingga awal tahun 2024. Pelaksanaan kempen ini secara berterusan akan mencerminkan kepentingan institusi keluarga yang kukuh sebagai tulang belakang kepada Malaysia Madani yang progresif. Hasrat meraihkan perpaduan dan kepelbagaian turut akan menyerlahkan kepentingan peranan institusi keluarga dalam membina generasi dan warga yang lebih baik. Yang Berhormat Datuk Seri dan keluarga Madani yang dikasihi sekalian, bagi pihak KPWKM, kita akan terus mencari ruang dan peluang melalui pelbagai program dan perkhidmatan yang dapat membantu agenda kita untuk memperkukuh institusi keluarga di negara kita. Dan bagi pihak KPWKM lagi, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan kepada semua pihak
yang turut berkolaborasi dalam menjayakan penganjuran majlis ini. Tidak lupa kepada rakan-rakan dalam kalangan agensi kerajaan selaku pempamer yang sudi menawarkan perkhidmatan sepanjang 2 hari program sambutan. Sekali lagi, kami ingin zahirkan penghargaan yang tidak terhingga buat Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan Datuk Seri Wan Azizah juga. Di atas komitmen dan keprihatinan yang tidak berbelah bahagi dalam bersama-sama memartabatkan institusi keluarga yang sejahtera dan harmoni. Buat semua keluarga di luar sana, tak kira walau di mana anda berada, marilah kita bersama-sama membenih kasih menuai cinta dengan meraihkan sambutan November Bulan Keluarga Kebangsaan tahun 2023 ini. Moga sambutan ini akan menjadi nadi kelestarian untuk kita semua. Terus kekal harmoni demi Malaysia tercinta. Ini bulan kita. Ayuh kita sama-sama menghayati tema BKK 2023, Keluarga Harmoni Negara Madani. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya, izinkan saya berkongsi serangkap pantun. Dari Santubong ke Batu Pahat, singgah di Tambun untuk rehat. Jika keluarga terjalin erat, tiada masalah yang terasa berat. Dan sebelum itu, saya juga mengucapkan selamat menyambut Deepavali, hari Deepavali yang akan datang kepada semua rakan yang meraihkannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bulan kita, Keluarga Harmoni Negara Madani. Itulah ucapan daripada Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, iaitu Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Antara intipati ucapan beliau adalah mengenai program pada hari ini sebagai platform menghargai institusi keluarga negara dan usaha untuk mempertahankan keutuhan institusi keluarga serta mengekalkan tahap kesejahteraan keluarga merupakan tanggungjawab semua pihak yang terlibat, bukan sahaja daripada agensi kerajaan, pihak swasta, NGO maupun masyarakat. Dan sekarang ini kami akan beri tumpuan kembali ke pentas utama bagi sama-sama kita mengikuti ucapan daripada insan hebat kita pada hari ini, ucapan perasmian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Seri Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Atirah Timbalan Menteri-Menteri yang hadir, Ketua Setiausaha dan Ketua Pengarah dan rakan-rakan yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana majlis yang berarti dapat kita anjur dengan jayanya. Saya terkesan dengan peringatan Menteri Nancy Shukri tentang pelancaran Hari Keluarga puluhan tahun yang lalu. Tetapi ini maknanya konsisten dengan negara madani. Negara madani itu boleh dipupuk, diangkat dengan keluarga. Jadi ini saya anggap bulan keluarga ini sangat integral, sangat penting untuk menjayakan negara madani. Kerana bila kita sebut nilai keyakinan, kita sebut akhlak, kita sebut ihsan dan kemanusiaan, itu semua dipupuk dari latihan dan keluarga. Dan sebab itu kalau kita doa saban hari, kita mohon supaya keluarga kita, isteri atau suami, anak-anak itu diberi keberkatan dan petunjuk. Ya. Sebab itu Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina. Maknanya isteri dan zuriat kita. Jadi tidak tinggal sebagai asas membentuk masyarakat dan negara. Mudah-mudahan dalam bulan keluarga kita terus ingat bahawa keluarga itu harus menjadi asas dalam masyarakat, dalam membina masyarakat dan negara. Kemudian dipupuk dengan nilai, minat untuk belajar, menimba ilmu dari keluarga, minat untuk
menghayati prinsip agama dari keluarga. Bagi orang Islam, mula mengenal huruf, membaca, itu dari keluarga. Salah satu kupasan Abdullah Munshi bila ditanya Stanford Raffles di Melaka. Stanford Raffles masa itu tanya Abdullah Munshi, bila lihat anak-anak belajar, apa yang dilakukan oleh anak-anak ini? Mula dalam bidang menimba ilmu. Abdullah Munshi jawab, sebaik saja kenal ibu bapa. Masyarakat pada masa itu di Melaka terus dididik untuk mengenal Allah dan membaca Al-Quran dan mengenal alif bata. Setelah mereka meningkat, baru dia kenal dan menguasai bahasa. Lepas itu barulah disiplin-disiplin ilmu yang lain. Jadi tradisi dan budaya kita daripada awal dipupuk sebegitu rupa supaya bermula dengan kekuatan keyakinan atau akidah sebagai garis dan landasan untuk kita kembangkan ilmu dalam bidang-bidang yang lain. Saudara, dunia sekarang seperti mana kita dipaparkan saban hari dan malam tentang kekejaman dan keganasan di Gaza umpamanya, kita tersentuh hati nurani kita sebab kita dilatih untuk kenal apa dia ihsan, apa dia kasih sayang, apa dia rahmah, apa arti kemanusiaan. Mereka bukan semestinya satu kaum dengan kita. Mereka Arab, ada yang Islam, ada yang Kristian. Tetapi latihan asas daripada keluarga untuk tahu apa itu kebaikan, apa itu kebenaran, kemanusiaan, menyebabkan perasaan kita itu terguris bila ada saja kezaliman di mana-mana saja. Dan bagi Malaysia yang pelbagai kaum dan pelbagai agama, latihan dari keluarga itu penting. Mendidik anak-anak dari sudut nilai yang juga menjadi salah satu tunggak dalam memahami negara madani. Apa bedanya negara madani ini dengan konsep-konsep lain? Kerana madani itu menekankan soal nilai, soal akhlak, soal kemanusiaan yang kadang-kadang dalam membina negara tidak sangat ditekankan. Ditekankan pembangunan, ditekankan ekonomi, ditekankan soal pekerjaan. Semua itu penting. Tetapi negara itu akan jadi hebat dan tamadun terangkat sekiranya dipupuk nilai. Abdul Rahman Ibn Khaldun dalam membicarakan dalam mukaddimah, dia sebut itu. Dia sebut nilai generasi awal yang kasih kepada negara, yang menetapkan bahawa negara boleh diangkat sekiranya diurus dengan baik. Dia tolak kemungkaran, dia tolak rasuah dan penyelewengan, dan dipupuk nilai murni yang difahami oleh pimpinan dan generasi penerus. Dan inilah menyebabkan terdirinya tamadun-tamadun besar. Tetapi sebaik saja nilai itu runtuh, negara boleh maju, teknologi mungkin tinggi, tapi nilai mulai runtuh. Semua kebajatan, kemungkaran, rasuah dan penyelewengan diizinkan. Itu petanda keruntuhan atau bibit-bibit permulaan runtuhnya. Dari mana kita pupuk ini? Dari keluarga. Harmoni yang diterapkan dalam tema keluarga harmoni ialah kerana kita boleh berhasil dan berjaya kalau keluarga itu dapat dipupuk dengan baik. Kadang-kadang orang nilai keupayaan ketua masyarakat, baik pengulu atau ketua kampung, apalagi menteri, dinilai juga dari sudut keupayaan mengawal, mendidik, mengasuh
mengasihi keluarga sebagai contoh. Kalau keluarganya porak-peranda, sukar nak dibentuk masyarakat. Kalau keluarganya porak-peranda, sukar diatur negara. Kerana orang melihat ini keupayaan menjadi contoh. Jadi mudah-mudahan semangat keluarga harmoni negara madani yang menjadi tema, saya ucap tahniah, itu akan dicuba dihayati. Selain itu saya juga ucap penghargaan dan terima kasih kerana Menteri Nancy Shukri ini sangat gairah dan gigih pertahankan kedudukan wanita dan anak-anak. Dan ada saja peluang kalau dia bercakap di dalam jemaah menteri, dia pertahankan. Dia tuntut peruntukan yang lebih, dia tuntut perhatian yang lebih, dia tuntut supaya ada agenda tambahan dan agensi tambahan, suruhanjaya dan apa juga jabatan supaya dapat dipelihara kanak-kanak, terutama dari gejala-gejala yang merosakkan, ya, sama ada dari beberapa tindakan salah laku dan sebagainya. Dan saya ucap tahniah kepada beliau dan kepada pimpinan kementerian kerana kegigihan mereka pertahankan. Dan kalau inilah contoh yang diberikan oleh Menteri Nancy Shukri dan pimpinan, saya percaya semangat keluarga harmoni dapat kita pupuk kerana pimpinan dalam kementerian itu tunjukkan komitmen dan dedikasi yang cukup hebat, luar biasa, dan mengingatkan rakan-rakan dalam jemaah menteri bahawa kementerian ini penting kerana ia meletakkan seperti juga pendidikan, tetapi keluarga itu menjadi asas dan tunggak membina negara madani. Saya ucap terima kasih dan tahniah kepada seluruh pimpinan kementerian dan juga LPPKN kerana memberikan dukungan, dan juga tentunya rakan-rakan dari kementerian jabatan yang lain. Nancy beritahu saya ada juga jualan rahmah pada pagi ini, dan dimulakan pula dengan riadah dan kerjasama Kementerian Perpaduan. Dan ini semangat yang perlu dipupuk dalam apa juga acara program yang dikendali oleh mana-mana kementerian. Mesti ada penyelarasan dengan semua kementerian yang berkaitan. Sekali lagi saya ucap terima kasih. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya rasmikan bulan keluarga harmoni. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kami mohon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk berada di Itulah dia ucapan perasmian yang telah pun disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan ketika ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri masih lagi kekal di atas pentas bagi menyempurnakan gimik pelancaran perasmian bersempena dengan sambutan November Bulan Keluarga Kebangsaan. Dan apakah gimik yang dibawakan pada hari ini akan kita bawakan sebentar saja lagi. Dan untuk makluman anda semua, sistem sokongan keluarga yang baik dari keluarga luas, extended family, kejurunan dan rakan sebaya boleh memberi sokongan untuk keluarga kekal berdaya tahan. Sokongan itu, komponen sokongan keluarga ini ditonjolkan dengan penyertaan lebih 1,000 peserta sukarelawan. Ya, dengan kiraan 3, 2, 1, maka keluarga adalah paksi kehidupan bermasyarakat. Keharmonian keluarga membina negara sejahtera. Bulan Keluarga Kebangsaan. 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 Keluarga harmoni, negara madani.
sambutan November Bulan Keluarga Kebangsaan 2023. Ya, itulah dia, telah pun sempurna gimik pelancaran bagi sambutan November Bulan Keluarga Kebangsaan yang telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita akan teruskan sebentar saja lagi acara penyampaian anugerah, tapi elok kiranya kita ketahui apakah itu anugerah khas yang dibawakan khas pada hari ini. Tuan Hairil, kalau boleh kongsikan. Anugerah khas keluarga Madani yang kita bawakan pada tahun ini adalah julung-julung kali diadakan. Jadi anugerah ini adalah untuk kita memberi penghargaan kepada organisasi yang mesra keluarga. Jadi dalam pada hari ini ada penerima yang akan disampaikan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Sebentar lagi kita lihat di skrin. Kalau yang pertama ini anugerah bagi PNB ya, bagi TNB. TNB menerima anugerah bagi kategori CSR sektor swasta yang memberikan CSR berkaitan dengan program kekeluargaan kepada masyarakat, di mana Tenaga Nasional Berhad telah pun memberikan peruntukan untuk membangunkan Anjung Singgah bersama-sama dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Jadi Anjung Singgah ni membolehkan para keluarga yang mempunyai ahli keluarga yang sedang dirawat di hospital, mereka boleh dapat menemani ahli keluarga mereka dengan duduk di Anjung Singgah. Ada penginapannya. Dan kedua, yang seterusnya anugerah yang kedua ini, Tuan Hairil, pertubuhan NGO iaitu Ikram, di mana Ikram menerima anugerah ini kerana mereka melaksanakan pelbagai program ilmiah dan juga program berbentuk penyelidikan dan juga penerbitan untuk memberi maklumat kepada cadangan polisi dan juga program kepada negara. Dua sahaja anugerah ya khas, dan mungkin tahun-tahun berikutnya akan ditambahkan lagi anugerah ini. InsyaAllah Randir, kita akan mempelbagaikan lagi kategori anugerah khas ini kepada penerima-penerima lain, dan kita memang mengharapkan agar banyak organisasi-organisasi di luar sana, sektor swasta, sektor korporat, agensi-agensi pertubuhan awam, juga pertubuhan NGO, supaya melaksanakan polisi-polisi atau program-program mesra keluarga, supaya persekitaran yang mesra keluarga dapat dinikmati oleh masyarakat kita yang berkeluarga di Malaysia ni. Ya, sungguh menarik sekali. Kita dapat menarik NGO ataupun sektor swasta untuk bersama berganding bahu bagi meraihkan November Bulan Keluarga Kebangsaan. Dan mungkin ada kriteria ataupun keperluan yang mereka ingin ketahui NGO di luar sana, bagaimana untuk mendapat pengiktirafan ataupun menyertai bersatu hati bersempena dengan sambutan November Bulan Keluarga Kebangsaan ini, Tuan. NGO kita amat galakkan NGO untuk melaksanakan program-program yang selari dengan nilai kekeluargaan seperti nilai kasih, iaitu kasih sayang, akhlak, sihat, ilmu dan juga harmoni. Selain itu, kita juga menggalakkan NGO lebih aktif dalam melaksanakan program-program kekeluargaan, bukan NGO saja tapi sektor korporat juga. Kita mengharapkan lebih banyak CSR berkaitan kekeluargaan lah. Jadi banyak pertubuhan korporat di sana boleh mengeluarkan peruntukan untuk CSR itu bagi program-program berkaitan kekeluargaan. Itu yang diwar-warkan kepada anda di luar sana. Mungkin ada pelbagai lagi daripada korporat ataupun NGO ataupun pihak swasta sendiri yang ingin berganding bahu bersama-sama mencayakan. Dan mungkin ada pesanan juga daripada Tuan Hairil kepada pengunjung-pengunjung yang masih lagi sempat kalau ingin mengikuti aktiviti-aktiviti yang dirangka pada hari ini. Baik, bagi pengunjung, banyak aktiviti sebenarnya kita adakan pada hari ini. Aktiviti-aktiviti berkaitan dengan kekeluargaan, permainan. Antaranya kita ada petting zoo, kita ada aktiviti berwarna ceria, kita ada aktiviti berkaitan dengan piknik keluarga walaupun cuaca agak panas pada hari ini. Tapi ada keluarga yang masih lagi bersemangat duduk untuk berpiknik di bawah pokok-pokok. Jadi ini insyaAllah kalau berkesempatan kita boleh satu ni keluarga-keluarga ini. Selain daripada itu, kita juga membawakan Akademi Origami Malaysia, yang mana kita mengajar ahli-ahli keluarga untuk bagaimana berminat dengan origami. Kerana origami ni sebenarnya dia boleh melatih daya cipta. Daya cipta anak-anak Betul. Dalam konsep Madani tu ada
konsep daya cipta. Jadi origami juga sebenarnya boleh melatih kreativiti itu dengan bermula dengan mereka bentuk yang telah sedia ada sampai ke satu tahap nanti mereka boleh menghasilkan bentuk-bentuk yang mungkin terbaru, belum ada lagi bentuk-bentuk yang telah dilaksanakan dalam origami dan seni origami dalam negara ataupun di luar negara. Jadi mungkin kita boleh memupuk minat untuk mendekatkan diri dengan aktiviti origami keluarga ni. Selain daripada itu, kita juga ada booth pameran expo. Seperti mana kita dapat saksikan sekarang ni, amat berhormat Perdana Menteri berada di belakang kita sekarang ni, Tuan Hairil, bagi melawat rerurai-rerurai yang ada di sini. Betul. Dimulakan dengan Rumah Kasih Madani. Ya, Rumah Kasih Madani ni dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat serta LPPKN, Lembaga Penduduk dan Keluarga Malaysia, di mana di Rumah Kasih Madani ni Yang Amat Perdana Menteri akan merasmikan 4 modul kekeluargaan LPPKN. 4 modul yang kita namakan sebagai pakej kasih madani itu merangkumi modul berkaitan dengan pra-perkahwinan, modul berkaitan dengan kebapaan anak, naungan kasih, kemudian kita ada modul berkaitan kebapaan digital, dan juga kita ada modul keluarga ceria. Jadi 4 modul ini melengkapi keperluan keluarga masa ini, iaitu kita perlu menghasilkan pasangan yang yakin dengan perkahwinan dan yakin untuk berkeluarga. Kemudian kita bila mereka ada anak, mereka boleh memupuk akhlak, nilai-nilai kekeluargaan dengan anak dengan secara positif dan sihat. Kemudian apabila mereka melangkau kepada penggunaan teknologi dalam keluarga seperti pendidikan dan sebagainya, mereka boleh menggunakan modul ini, kebawaan digital untuk membantu anak-anak mereka. Dan sekiranya mereka menghadapi masalah tekanan keluarga dan juga trauma dan sebagainya dalam ahli keluarga, kita lengkapkan mereka dengan kemahiran ahli keluarga untuk menangani atau menyantuni ahli keluarga yang berada dalam tekanan ataupun stres. Inilah dengan wujudnya 4 modul tadi, Tuan Hairil. Betul. 4 modul yang berguna bagi mereka yang baru membina rumah tangga, dan juga bagi mereka yang baru mempunyai anak, bagaimana untuk pengurusannya turut disediakan di belakang kami ini saja, iaitu reruainya. Betul. Dan juga kita bawakan banyak lagi reruai-reruai lain yang diikuti di sana. Kalau kita dapat saksikan Expo Kasih Madani juga. Apa yang dikatakan dengan Expo Kasih Madani ini? Expo Kasih Madani, kita menghimpunkan pelbagai perkhidmatan yang berteraskan kasih tadi, nilai kasih sayang, akhlak sihat, ilmu dan juga harmoni, dan juga elemen madani itu sendiri yang dibawakan oleh agensi-agensi kerajaan yang lain serta swasta dan juga NGO. Kita dapat lihat bahawa antara yang menarik, Nadir, kita ada pakej percutian keluarga dengan diskaun. Ada reruai daripada Mafta, dan juga ada reruai daripada Putrajaya, contohnya Putrajaya Wetland Studio, Cruise Tasik Putrajaya, Equestrian Park. Jadi dan selain daripada apa yang kita ada reruai secara fizikal, kita juga ada tawaran daripada Matfa untuk pakej percutian dalam digital, secara digital melalui GoTV, di mana mereka boleh mendapatkan pakej-pakej diskaun yang menarik dan juga merancang percutian secara bajet. Secara bajet. Dan reruai ni ada berapa banyak reruai yang ada pada hari ini? Ya, kita ada sejumlah 180 reruai yang untuk diterokai oleh pengunjung-pengunjung di sini, dan juga ada jualan ramah yang dinyatakan tadi, yang turut disebut oleh Yang Amat Perdana Menteri tadi, yang akan memberikan potongan harga sehingga 30% jualan barangan pasar dan juga keperluan harian dari Pasaraya Sagi Fresh, Maidin, Hypermart, Fama, Nikmat dan juga Peladang Outlet. Nampaknya saya kena bergegas nanti. Lepas habis tugas saya pun kena bergegas untuk melawat pagi tadi jualan ramah telah bermula dan ramai pengunjung-pengunjung yang datang untuk membeli barangan-barangan yang disediakan di sini. Tanpa henti pengunjung-pengunjung yang hadir pada hari ini melawati rerurai-reruai yang tersedia di sini, dan juga kempen beli barangan Malaysia yang kita war-warkan juga kepada penonton supaya memberikan galakan agar kita menghargai barangan tempatan kita. Tuan Hairil. Kita mengharapkan belilah barangan tempatan supaya kita dapat memberi sokongan kepada pengusaha-pengusaha dan juga penjual-penjual tempatan untuk memakmurkan lagi ekonomi
ekonomi dalam negara. Ya, itulah dia antara perkongsian aktiviti ataupun rurai-rurai yang ada di sini. Dan sekarang ini bagi maklumat anda juga, untuk mendapatkan maklumat seperti biasa boleh pergi ke laman sesawang. Laman sawangnya, apakah laman sawangnya Tuan Hairil? Kita pengunjung boleh mengikuti laman sesawang bulankeluarga.lppkn.gov.my ataupun ke laman web LPPKN www.lppkn.gov.my untuk mendapatkan pelbagai maklumat-maklumat. Sebenarnya Nadir, kita menyediakan microsite berkaitan bulan keluarga yang menyenaraikan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan sepanjang bulan November ni. Aktiviti ini bukan saja dilaksanakan di peringkat Lembah Kelang ataupun Kuala Lumpur, tapi kita juga dilaksanakan aktiviti ini di negeri-negeri. Di setiap negeri. Jadi, juga penonton-penonton daripada negeri-negeri, seluruh negeri, jangan khawatir, boleh lihat kepada laman web yang diberikan dan menghubungi LPPKN. InsyaAllah ada aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan di negeri masing-masing sepanjang bulan November ini. Baik, itu dia aktiviti bukan saja di peringkat Lembah Kelang dan juga Kuala Lumpur, tapi juga di setiap negeri. Dan sekarang ini Tuan Hairil, kita belum habis lagi, kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini, terus setia bersama kami bersama dengan sambutan November Bulan Keluarga Kebangsaan. Kita akan keluarga sehati sejiwa, menjaga sesama saudara tetangga. Kita akan keluarga sayang semuanya, bersama bahagia tiada bezanya. Kita akan keluarga sehati sejiwa, menjaga sesama saudara tetangga. Kita akan keluarga sayang Program Jelajah Kasih Keluarga Sepulai Sejalan merupakan program yang dirancang secara proaktif untuk meningkatkan komitmen dan kesedaran semua pihak terhadap usaha memperkasakan institusi keluarga, terutamanya dalam aspek kesihatan wanita. Mengambil kira kanser payudara yang tertinggi dan kanser cervix merupakan kanser tiga tertinggi dalam kalangan wanita. LPPKN telah mempergiatkan pelaksanaan kempen kesedaran kanser reproduktif wanita dalam usaha meningkatkan kesedaran semua pihak terhadap kepentingan melakukan saringan awal bagi mengesan kanser payudara dan kanser cervix. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak LPPKN kerana telah memberi WK kepada saya. Terima kasih. kita akan keluarga sehati sejiwa. Ya, kembali lagi bersama saya Nadir Nordin untuk sambutan November Bulan Keluarga Kebangsaan. Dan saya kini berada di lokasi. Sudah semestinya saya ingin bertemu dengan pengunjung-pengunjung yang hadir memeriahkan acara kita pada hari ini. Ayo kita persilakan adik-adik kita sekarang ini. Mari-mari kalau boleh berada dengan saya sekarang ini. Baik, kita nak tanya, adik-adik kita daripada mana? Itu dia, adik-adik daripada UiTM Alur Gajah Melaka ya. Gigihnya kenapa datang sini? Kalau boleh nak seorang wakil nak menjawab ni. Katanya datang sini ada aktiviti yang dibuat. Siapa yang boleh jawab? Kita bawa
kawan-kawan kita orang untuk memeriahkan lagi event ni. Anda untuk mewakili UiTM Alor Gajah Melaka. And kita juga ada buka booth under UiTM Cawangan Melaka untuk fakulti Mass Communication. So boleh ramai-ramai visit booth kita orang dekat booth nombor 4. Booth nombor 4. Jadinya reruai nombor 4 tu apa yang dilakukan? Ada aktiviti-aktiviti yang menarik ke? Kita orang ada buat quiz and of course ada dia punya reward. So siapa nak dapat reward boleh pergi jawab quiz kita orang. Soalan semua senang-senang je, tak susah pun. Senang-senang. Yeah. Oh, senang-senang je soalan katanya. Jadi antara hadiahnya boleh tak kongsi? Rahsia. Datanglah booth kami. Kena datang beramai-ramai. Dan jadi kalau boleh tadi daripada pukul berapa tadi? Datang seawal daripada pukul berapa? Kita orang gerak daripada Melaka pukul 5.30 sampai sini dalam pukul 7.30. So semangat kita orang berkobar-kobar untuk memeriahkan event ni, and kita orang harap public pun boleh datang ramai-ramai join sebab banyak aktiviti yang meriah. Dan adik-adik ni berada di sini untuk berapa hari? Adakah hari ini saja ataupun hari esok pun ada juga? Oh, kami dekat sini hanya 1 hari sahaja. So jangan lupa datang booth kami beramai-ramai. Pukul berapa? Sampai pukul 5 petang ini saja. Sampai 5 petang ini saja. Terima kasih buat adik-adik daripada UiTM. InsyaAllah semoga berjaya terus ya. Jaya terus. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Mari kita tengok ni. Dapat kita saksikan adik-adik ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Ya, itu dia kemeriahan adik-adik UiTM. Sekarang ni sudah namanya November Bulan Keluarga Kebangsaan. Mestilah kita nak jemput pengunjung kita yang datang ataupun hadir bersama dengan ahli keluarganya. Dipersilakan abang, akak dan anak-anaknya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau boleh perkenalkan diri terlebih dahulu bang. Nama penuh. Raja Faizal bin Muhammad Miswan. Isteri saya Hafizah binti Hasan, anak saya Faik Fakrullah, Fakiyah Huraya dan Farid Aklan. Ada seorang lagi Farid Azim dekat asrama. Dekat asrama. Tak dapat dah sertai. Kalau tidak yang ke asrama pun kita angkut sekali ya. Tapi abang Faizal, kita nak tahu juga macam mana untuk aktiviti pada tahun ini. Adakah ini pertama kali bagi abang dan keluarga untuk sertai? Dah kali kedua. Bagaimana dapat maklumat untuk hadir sertai program pada hari ini? Jadi saya staf Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Ahli daripada KPWKM. Jadinya dah diwawakan. Bagaimana pula reaksi daripada rakan-rakan lain, daripada rakan-rakan puan yang lain? Ya, kita orang semua ramai join. Tapi yang ini dah mana dia orang betul pergi ke mana booth lawat. Okey, kita tanya Abang Faizal lagi, macam mana aktiviti hari ini antara pemilihan yang melibatkan anak-anak, apa aktivitinya bang? Aktiviti tadi saya ikut larian, lepas tu buat dia orang jalan-jalan pusing, tengok kuda. Sambil tengok dia orang, tengok kemeriahan suasana kat sini kan. Kita bagi dia orang rasa family, kita spend time sama-sama tu yang paling penting. Ya, betul, itu yang kita nak sambut untuk matlamat kita pada hari ni ya, objektif kan kan. Dan juga sudah semestinya kita nak tanyalah anaknya. Ni adakah anak yang sulung ni ke? Yang sulung. Okey, namanya tadi apa? Faik Fakrullah. Baik. Sertai tadi macam mana Faik? Okey lah juga, cuma panas sikit lah. Panas sikit lah. 5 km tadi 5 km semua ni sertai sekali? Tak, yang kecil ni dia tak larat. Kecil tak larat. Jadi tinggal kat mana tadi yang kecil? Ada tadi, duduk. Itu dia dapat dikongsikan daripada Abang Faizal dan juga keluarganya. Terima kasih diucapkan. Semoga kita dapat lagi wawarkan. Kita boleh sentuhan nasihat di hujung-hujung ni supaya penonton semua dapat sertai. Mungkin di tahun-tahun hadapan pula. Nasihat yang penting kita kena jaga kesihatan, sentiasa aktif badan. Bila otak cergas, akhlak kita pun akan sihat. Akhlak sihat, insya-Allah semua okey. Semua okey. Dan akak sini juga bagi nasihat sedikit. Itulah, jom kalau setiap kali ada program yang untuk macam ni lah, larian ke ataupun aktiviti yang menarik macam ni, jomlah rakyat Malaysia join. Kita untuk kesihatan, kita pun dengan tema yang kali ni keluarga harmoni negara madani. Ya, betul, terbaik sekali. Terima kasih buat abang dan juga akak sudi bersama dengan saya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi, okey bang? Alright, baik, itulah dia antara keseronokan ataupun keterujaan yang digambarkan oleh pengunjung-pengunjung yang hadir untuk sambutan November Bulan Keluarga Kebangsaan. Itulah yang penting kita bawakan buat anda, supaya anda semua yang berkeluarga ataupun yang masih lagi bujang seperti saya dapat sama-sama sertai. Tidak ada masalah, yang penting kita dapat meraihkan perkara-perkara yang baik ini demi negara Malaysia Madani yang tercinta. Baik, sekarang ini kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, terus dia bersama kami dalam November Bulan Keluarga Kebangsaan. Takkan keluarga sehati
Keluarga Harmoni Negara Madani. Masih lagi bersama kami di sini bagi sambutan November Bulan Keluarga Kebangsaan, dan saya masih lagi bersama dengan Tuan Hairil bagi membawakan kepada anda apa lagi intipati ataupun perkongsian-perkongsian menarik bersempena dengan November Bulan Keluarga Kebangsaan. Apa lagi yang boleh kita bawakan, Tuan Hairil? Kita kongsikan dengan sekali lagi dengan para penonton untuk mungkin bersempena dengan bulan keluarga kebangsaan bulan November dan juga mungkin bawa ke bulan Disember ni, antara aktiviti-aktiviti yang boleh dilaksanakan bersama dengan keluarga ni adalah biasanya Nadir orang bercuti dengan keluarga. Jadi memang bulan November ni, bulan Disember cuti sekolah ni, mungkin bulan November ni boleh melihat kepada pakej-pakej yang ada lah untuk kita berancang percutian bersama keluarga nanti. Selain daripada tu, kita tengok ada juga kaunter-kaunter yang menarik untuk dilawati oleh ataupun rurai-rurai kaunter yang menarik untuk dilawati oleh para pengunjung, seperti kaunter pengurangan saman PDRM dan juga kaunter semakan saman dan juga memperbarui lesen memandu JPG. Jadi ini antara kaunter-kaunter yang menarik yang mungkin para penonton boleh ambil kesempatan pada hari ini untuk mendapatkan peluang-peluang yang ada lah. Ya, peluang-peluang yang ada. Jadi itu kepada anda, peluang kepada anda semua, jangan lepaskan peluang untuk menyertai bulan keluarga, bulan keluarga kebangsaan, iaitu kita memilih sebagai November sebagai bulan keluarga kebangsaan. Dan juga anda boleh dapatkan maklumat seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Tuan Hairil, iaitu di bulankeluarga.lppkn.gov.my untuk mengetahui aktiviti. Selain itu Nadir, di bawah reruai LPPKN juga kita ada perkhidmatan berkaitan dengan kesihatan. Jadi kesihatan reproduktif. Jadi untuk wanita kita ada saringan kanser reproduktif wanita, iaitu kanser payudara dan juga kanser pangkal rahim. Jadi wanita-wanita boleh dapatkan maklumat untuk bagaimana untuk mendapatkan perkhidmatan ini, iaitu kita buat saringan kepada kanser payudara dan juga kanser cervix. Untuk saringan bagi kanser payudara, kita melaksanakan ujian mamogram. Jadi kita boleh mendaftarkan para wanita yang layak untuk mengikuti ujian mamogram kita di pusat-pusat perubatan swasta yang berdaftar dengan LPPKN. Jadi bila kita, peluang ini sebenarnya Nadir, kita memberi peluang untuk para wanita di luar sana yang berumur 40 tahun ke atas, supaya mereka ni dapat untuk membuat persaringan lebih awal. Jadi kita tak perlu sehingga kita ada sebarang simptom sebelum kita buat saringan ujian mamogram, kerana mungkin itu dah di tahap yang agak lambat. Jadi kita menggalakkan wanita untuk membuat saringan ini bersama dengan LPPKN, supaya kita dapat buat saringan ini di tahap yang lebih awal, supaya sekiranya kita dapat kenal pasti sebarang bentuk abnormality ataupun keganjilan kepada payudara kita, kita dapat tengok sama ada ianya adalah keturunan-keturunan yang boleh pergi kepada kanser ataupun tidak. Jadi di peringkat awal lagi, sekiranya kita dapat buat pengesanan ini, kita dapat sebenarnya dapat boleh mengurangkan risiko kanser itu melarat dan juga perpanjangan yang lebih besar. Selain daripada itu, untuk kanser yang berkaitan dengan pangkal rahim, sebenarnya kita bawa satu kaedah teknologi baru dalam mengesan kanser pangkal rahim ni, iaitu melalui ujian HPV DNA. Sebelum-sebelum ni kita menggunakan ujian pap smear. Jadi ujian pap smear ni kadang-kadang kalau wanita yang dah biasa dengan ujian pap smear ni, mungkin mereka agak kurang selesa sedikit. Kenapa dia, Tuan? Ya, sebab mereka mungkin kita kena ambil spesimen daripada bahagian dalam wanita. Namun untuk kaedah yang teknologi terkini ni, kita menggunakan ujian HPV DNA, di mana tak perlu lagi sampel itu diambil oleh petugas klinikal daripada LPPKN. Kita boleh ambil sendiri, wanita itu sendiri boleh ambil sendiri sampel tisu tersebut dari bahagian wanita, kemudian boleh masukkan dalam alat yang kita sediakan dan kita akan buat ujian. Jadi ujian ini sebenarnya Nadir
lebih tepat dan lebih pantas. Jadi dengan itu kita dapat mengesan lebih banyak virus-virus yang berkaitan dengan ataupun virus human papilloma virus yang mana daripada jenis-jenis yang lebih banyak. Jadi bila kita dapat mengenali virus-virus ni, tindakan intervensi rawatan yang bersesuaian dapat diberikan lebih awal. Itu dia langkah intervensi peringkat awal di mana kepada kaum wanita, bukan saja kaum wanita tapi kaum lelaki juga ada disediakan pada KPWKM ya. Bagi lelaki kita juga ada saringan kesihatan lelaki di mana untuk para lelaki di luar sana boleh dapatkan perkhidmatan ni daripada LPPKN untuk kita berikan ujian glukos untuk cek kandungan glukos dalam darah, ujian kolesterol untuk cek kolesterol dalam darah. Kemudian kita ada juga buat pemeriksaan tekanan darah, indeks jisim tubuh, serta kita ada buat saringan kanser prostat. Jadi perkara penting untuk kaum lelaki, Nadir. Ya, betul. Jadi untuk dan kita juga ajar kaum lelaki juga untuk pemeriksaan kendiri testis. Jadi ini adalah cara dia pemeriksaan dia. Kadang-kadang kaum lelaki ni kurang mengambil perhatian berkaitan kesihatan, tapi ini adalah sangat penting untuk kaum lelaki. Bukan saja kita fokus kepada kaum wanita, kaum lelaki pun perlu menjaga kesihatan mereka. Jadi ini adalah peluang yang ada untuk mereka bersama-sama dengan diruruai LPPKN untuk mendapatkan maklumat lanjut dan seterusnya boleh mengikuti perkhidmatan yang lebih lanjut daripada LPPKN. Selain daripada itu, untuk kesuburan Nadir, tadi berkaitan dengan kanser, kesihatan sebagainya. Tapi untuk mereka yang mungkin ada masalah untuk mendapatkan suburian, kita ada perkhidmatan saringan lebih awal untuk kita mengenal pasti masalah-masalah yang berlaku, seperti analisis ujian air mani untuk kita melihat jumlah sperma yang dalam kandungan air mani lelaki. Juga kita ada ujian stres bagi lelaki. Kadang-kadang stres juga menyebabkan kualiti. Betul, mengambil peranan juga dalam kesihatan kaum lelaki dan kesuburan kaum lelaki juga. Adakah daripada kita lihat daripada pakar-pakar yang hadir untuk terus sama menjayakan program pada hari ini? Kita ada doktor-doktor lelaki yang mempunyai pengkhususan berkaitan dengan saringan kesihatan lelaki daripada LPPKN. Jadi doktor-doktor ni memang bersama kita di Ruruai LPPKN. Jadi mereka yang hadir di sini boleh terus pergi ke Ruruai dan dapatkan konsultasi dengan doktor itu sendiri. Kita ada Dr. Ivan dan juga Dr. Zaki daripada LPPKN. Kita ada juga doktor berkaitan dengan kesuburan, Dr. Tak nampak siapa tak berapa cam sangat dia. Tapi kita ada beberapa orang doktor di sini yang boleh memberikan penerangan kepada para pengunjung di Ruruai LPPKN. Selain daripada itu, Nadir, kita juga ada perkhidmatan berkaitan remaja. Kita panggil sahabat Kefitin. Sahabat Kefitin. Tadi ada salah seorangnya menjadi ketua pembaca Iqra. Betul. Kalau boleh dikongsikan. Kita cuba nak menggilap bakat-bakat yang ada di kalangan remaja dan juga mendidik mereka supaya mengamalkan aktiviti sosial dan sihat melalui pusat remaja Kefitin. Jadi mereka ni sudah tentulah bila akhir balik ni, bila mereka masuk ke alam remaja, mereka sedang menorong ke alam remaja itu sendiri. Jadi kita menyediakan perkhidmatan informasi, maklumat-maklumat yang tepat dan juga sahih serta baik untuk remaja-remaja ini mengenali alam remaja dan juga mereka mendidik diri mereka untuk lebih bersedia dengan pergaulan sosial dan juga alam untuk melangkah ke alam belia dan juga dewasa. Itu dia untuk remaja. Maknanya semua peringkat umur tidak terlepas. Kalau kita tengok adik-adik kecil pun turut menyertai program-program yang dianjurkan pada hari ini, dan juga kepada seperti yang diwar-warkan oleh Tuan Hari tadi adalah remaja itu sendiri. Seperti yang kita sedia maklum, remaja minat ataupun gemar untuk mencuba pelbagai perkara, perubahan
keadaan perubahan daripada segi peringkat umur. Jadi itulah satu cara yang boleh kita bawa kepada anak-anak ataupun seluruh keluarga kita untuk turut serta bersama dengan program sambutan November Bulan Keluarga Kebangsaan. Dan apa lagi yang keunikannya berbanding dengan sambutan sebelum-sebelum ini, Tuan Hairil? Kalau kita lihat, apakah keunikan ataupun kelainan yang dibawakan pada kali ini? Satu kelainan yang kita banggakan pada sambutan kali ini seperti mana yang disebut oleh Yang Amat Perdana Menteri, kita dapat kerjasama pelbagai kerjasama sangat kuat daripada pelbagai agensi, kementerian, swasta dan juga NGO. Ini yang kita harapkan kerana untuk kita memberikan perkhidmatan dan juga program kepada kekeluargaan ini, kita sebenarnya memerlukan perlibatan pelbagai pihak. Jadi kalau kita lihat kementerian yang bersama-sama kita pada sambutan kali ini adalah Kementerian Perpaduan Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia, kemudian Kementerian Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Mereka turut menawarkan perkhidmatan-perkhidmatan yang mesra keluarga. Mesra keluarga, ya. Itu antara perkhidmatan-perkhidmatan yang telah dibawakan oleh pihak KPWKM bersempena dengan November Bulan Keluarga Kebangsaan. Dan ini kalau kita dapat ni di ruai mana ni, Tuan Hairil, yang kita bawakan sekarang ini? Ini saya rasa ini di ruai yang berkaitan dengan Cafe 18. Cafe 18, ya. Cafe 18. Dapat tengok Cafe kita ada ruai Cafe 18 daripada pelbagai negeri. Cafe 18 ni kita ada di pelbagai negeri. Jadi mereka ni kita jemput datang dan membuka ruai masing-masing. Jadi setiap ruai Cafe 18 daripada negeri dia ada identiti ataupun keistimewaan yang ditonjolkan berbanding Cafe 18 yang lain. Ada yang menonjolkan aktiviti berkaitan dengan kebudayaan, ada yang menonjolkan aktiviti berkaitan dengan keusahawanan, ada yang menonjolkan aktiviti yang berkaitan dengan kesihatan mental, ada yang menonjolkan aktiviti berkaitan dengan kesukanan. Jadi sebenarnya Nadir, sebelah petang nanti pun sebenarnya ada Cafe 18 ni yang akan buat persembahan di atas pentas. Jadi ada yang saya difahamkan akan ada nanti di K Barat pertandingan e-sport yang akan diisikan sebelah petang nantilah. Sebelah petang nanti ada. Dan katanya Tuan Hairil, hari ini dan juga hari esok akan berlangsung. Untuk hari esok kita jualan rahmah akan berlangsung sepanjang 2 hari ini. Jadi siapa yang tak berkesempatan untuk membeli barangan-barangan pada harga ramah pada hari ini, insya-Allah masih lagi berpeluang untuk buat demikian pada hari esok. Itu dia, kepada anda yang tak sempat pada hari ini, masih lagi ada untuk hari esok. Jadi anda boleh datang ke Dataran Putrajaya ataupun kita panggil pekarangan Istana Kehakiman Putrajaya untuk anda sertai, dan di mana rurai-rurai ini pelbagai lagi rurai-rurai yang disediakan. Ini yang seperti yang Encik Hairil katakan sebentar tadi adalah Cafe 18, ya. Cafe 18. Ini adalah Cafe 18. Cafe 18 di mana remaja. Kalau boleh kita tahu peringkat umurnya untuk menyertai sebagai Cafe 18, adakah peringkat usia yang diberikan khusus untuk menyertai Cafe 18? Untuk kita menyertai aktiviti-aktiviti Cafe 18, kita buka kepada remaja berumur 13 hingga 24 tahun. Kita kategorikan remaja ni dalam bagi kumpulan umur 13 hingga 24 tahun. Jadi aktiviti dalam kumpulan umur ni mereka boleh mendapat informasi daripada pelbagai modul kita dan juga program-program yang kita laksanakan melalui ceramah, dan juga kita sebenarnya ada aplikasi My Cafe 18 yang mana remaja-remaja bagi yang agak jauh untuk berada di Cafe 18 kita di seluruh negara, sebenarnya boleh mengikuti perkhidmatan Cafe 18 kita ni melalui secara dalam digital, aplikasi digital ya, anda boleh sertai untuk mendapatkan maklumatnya. Dan sekarang ini kita nak berehat seketika, ya, Tuan Hairil, tapi yang penting selepas ini kita akan bersama dengan pemenang-pemenang. Siapakah pemenang-pemenangnya? Terus dia bersama kami dalam November Bulan Keluarga Kebangsaan. Pembina
Anugerah khas Kasih Madani. Kita bawakan dua insan hebat yang menerima anugerah ini. Ya, di sebelah kiri saya kita ada Tuan Haji Badlishah Syam bin Baharin, iaitu daripada Presiden IKRAM. Selamat datang Tuan Haji. Terima kasih juga kerana sudi bersama kami. Dan di sebelah kanan saya tidak lupakan Puan Feldatun daripada TNB, ya. Turut serta bersama dengan kami pada hari ini. Jadi kita dapatkan dulu pencerahan daripada Tuan Haji apabila mendapat anugerah Kasih Madani, anugerah khas ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Saya pertama kali ingin mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas anugerah ini dan juga penghargaan yang tinggi kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang telah memilih Pertubuhan IKRAM Malaysia untuk dianugerahkan Kasih Madani pada tahun ini. Alhamdulillah, kami ingin menyumbang kepada pembinaan negara dengan komitmen kepada keluarga ini, kerana kami juga percayai keluarga ini adalah asas kepada negara. Keluarga asas kepada masyarakat, masyarakat asas kepada negara. Jadi kalau keluarga tu baik, harmoni, bahagia, sentiasa berada di persada negara, membina nilai, membentuk nilai kanak-kanak dan juga ahli masyarakat, maka insya-Allah negara itu akan menjadi lebih baik. Dan ini juga yang telah diterangkan oleh Ibn Khaldun dalam bukunya Muqaddimah, apabila beliau menyebut salah satu pada asas tamadun, pembangunan sebuah tamadun ialah nilai, dan nilai itu datangnya pada keluarga. Keluarga lah tempat pertama di mana anak-anak ataupun orang muda ini dididik dengan nilai, dan nilai itu adalah yang membentuk dirinya sebagai menjadi individu yang positif, membentuk akhlaknya, membentuk worldview-nya, membentuk pemikirannya, dan juga membentuk cara pandangnya terhadap dunia dan juga negara. Jadi oleh itu asas yang penting dalam keluarga ni adalah pembentukan nilai itu, dan saya bersetuju dengan yang Amat Berhormat Perdana Menteri apabila beliau menyebut tadi tentang pembentukan nilai dalam sebuah keluarga itu penting. Saya amat setuju dengannya, kerana dengan pembentukan nilai ini insya-Allah akan terbentuk masyarakat yang baik, masyarakat yang sihat, masyarakat yang sejahtera, dan seterusnya membina kepada negara yang baik, sejahtera dan juga sihat juga. Jadi oleh itu kami di IKRAM memang kami tumpu kepada ini kerana kami percaya perkara ini, dan banyak program yang kami lakukan di dalam dengan ahli IKRAM dan juga bersama dengan orang lain, bersama dengan syarikat swasta, bersama dengan agensi kerajaan tentang pembentukan nilai ini dalam keluarga. Kami ada satu unit yang khas yang kami bina dalam IKRAM itu yang dinamakan dengan unit keluarga utuh. Jadi unit keluarga utuh ni yang aktif reach out dengan badan-badan lain, NGO lain, agensi kerajaan baik swasta dan sebagainya untuk kita bina keluarga yang sihat dan sejahtera tadi. Dan kami juga menggagaskan sebagai sebuah pertubuhan NGO, kami gagaskan negara rahmah. Dia tidak banyak jauh beza dengan negara madani, dan antara ciri negara rahmah itu adalah keluarga yang utuh, pembentukan keluarga yang utuh. Sebab kami percaya ini adalah ingredient resipi kepada sebuah negara yang maju, sihat dan sebagainya. Kerana sebuah negara yang maju dengan teknologi yang tinggi tanpa nilai, tanpa keluarga yang sihat, sejahtera, maka dia akan menjadi sebuah negara yang porak-peranda. Jadi kita tak nak berlaku macam tu. Kita nak biarnya ianya datang daripada sebuah keluarga, ahli keluarga yang harmoni, sihat dan sejahtera. Dan ini pun bertepatan dengan ayat di mana Allah menyuruh kita untuk kita menjaga ahli keluarga ni daripada api neraka, kan? Jadi oleh itu, itulah yang kami nak cuba bina insya-Allah dalam IKRAM, dan kami nak sampaikan kepada masyarakat Malaysia dan seterusnya negara Malaysia, dan kami ingin insya-Allah kami boleh kerjasama dengan mana-mana pihak untuk kita sama-sama bangunkan keluarga yang sihat, sejahtera, keluarga yang harmoni, keluarga yang bahagia, keluarga yang akan membawa kepada negara yang sihat, sejahtera, aman, makmur dan sebagainya. InsyaAllah. Itu dia penerangan cukup panjang, ya, dan cukup panjang, dan juga dapat penerangan, dapat kefahaman kepada penonton-penonton di luar sana. Dan itu dia perkongsian daripada Tuan Haji Badlishah, dan kata-katanya adalah mengenai sentuhan daripada pembentukan nilai itu sendiri. Apa pula kata daripada Puan Feldatun daripada TNB? Macam mana Tuan Fel? Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak kementerian, lembaga LPPKN yang mengiktiraf dan memberikan anugerah Kasih Madani ini kepada Tenaga Nasional Berhad. Sebagaimana yang juga dimaklumkan oleh Tuan Haji daripada Ikram sebentar tadi, dan sebagai sebuah syarikat korporat, sudah pastinya kami mempunyai tanggungjawab yang besar untuk memberikan, untuk bersama-sama dengan kerajaan untuk memastikan kita memberi semula kepada rakyat, kepada masyarakat melalui program-program CSR yang kita ada. So di dalam Tenaga Nasional Berhad, kita memang mempunyai satu pasukan yang menguruskan yang kita panggil sebagai Corporate Social Responsibility. Di bawah ni ada strategi-strategi yang kita rangkumkan, sama ada CSR di bawah pilar environment, socio-economic, education dan sport, yang kita bangunkan bersama dengan agensi-agensi kerajaan ataupun bukan kerajaan. Jadi antara yang banyak kita kongsikan kepada masyarakat dan kita bantu bersama-sama agensi dan juga baik badan kerajaan dan bukan kerajaan ini ialah antaranya ialah kita bangunkan pusat membantu pemberian ataupun mesin-mesin hemodialisis, better shelter, memberikan penyediaan penginapan kepada keluarga-keluarga yang menemani pesakit di hospital. Jadi memudahkan mereka untuk mereka berulang-alik, daripada berulang-alik mereka diberikan penginapan di beberapa buah hospital yang telah pun kita sediakan penginapan tersebut. So banyak lagi sebenarnya program-program CSR yang kita bangunkan, dan insya-Allah kita akan teruskan pelaksanaan ini bersama-sama dengan pihak-pihak yang berkaitan supaya keberkatan ini bukan sahaja dirasai oleh syarikat tetapi juga oleh masyarakat yang menerima daripada kebaikan-kebaikan program yang kita laksanakan. Terima kasih. Wah, itulah dia. Sebab itulah sebab yang dikongsikan sebentar tadi daripada Puan Feldatun dan juga daripada Tuan Haji Badli Shah, menunjukkan bahawa pengorbanan yang dilakukan bukan hanya untuk mereka tetapi juga untuk seluruh masyarakat Malaysia Madani untuk merasainya. Sebab itulah anugerah khas ini diberikan kepada mereka, iaitu daripada wakil daripada TNB dan juga wakil daripada Ikram yang hari ini turut hadir bagi menjayakan. Kita dapatkan kesimpulan, sentuhan nasihat dengan secara ringkasnya. Kalau boleh Puan Feldatun, kita mulakan dulu. Kesimpulan ringkas. Kita kena memberikan semula apa yang kita terima kepada orang yang memerlukan. Itu yang paling penting. Daripada kita kepada mereka. It's not only untuk kita tapi kepada mereka. Ya, terima kasih. Dan juga dari Tuan Haji, kalau boleh ringkas Tuan Haji, jangan bagi ceramah panjang. Okey, insya-Allah. Kami Ikram akan menganjurkan bulan kebangsaan keluarga yang akan diresmikan besok oleh Datuk Syukur, dan kami ada karnival pada 19 November. Saya menyuruh kepada semua rakyat Malaysia, jom kita sama-sama datang beramai-ramai ke karnival. Jom sama-sama sertai. Dan juga terima kasih diucapkan buat kedua-duanya kerana sudi berkongsi, menginspirasikan kepada penonton-penonton di luar sana dan seluruh masyarakat Malaysia Madani. Sampai di sini saja untuk sambutan November Bulan Keluarga Malaysia. InsyaAllah, mana tahu panjang umur, murah rezeki. Kita akan berjumpa lagi pada tahun hadapan ya, Puan dan juga Tuan Haji. InsyaAllah hendaknya. Dan kembali bersama rakan setugas di studio. Silakan. Okey. Siapa